السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sama-sama dapat bersama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan insyaAllah kita sama-sama membaca syarahnya yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-23, dan pada pengajian lalu kita dah bincangkan beberapa ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis 23 ni. Jadi sekarang kita sambung ungkapan yang seterusnya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun." Jadi bermaksud sesungguhnya solat, sembahyang yang kita lakukan, nurun ialah cahaya. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa solat yang menjadi cahaya kepada orang yang melaksanakannya ialah solat yang menghimpunkan segala rukun-rukun dan syarat-syarat sah sembahyang tersebut, dan segala perkara-perkara sunat dan adab-adab. Maka solat tersebut akan menyinari wajah tuannya dan menyinari hatinya, dan solat tadi akan menjadi nur, cahaya kepadanya di kubur, dan apabila dia tadi dihimpunkan di padang mahsyar. Dan setengah ulama salaf berkata, siapa yang bersembahyang pada waktu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mukanya berseri pada waktu siang. Dan dikatakan bahawa sesungguhnya orang yang menunaikan sembahyang, hatinya akan bersinar dengan cahaya-cahaya ma'rifat dan segala kasyaf-kasyaf, kerana kosong hati orang tersebut apabila dia tadi menunaikan solat daripada segala gangguan dunia, dan kerana dia tadi menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Dan dalam hadis menyatakan bahawa as-salatu mardatun lirrabb, sesungguhnya solat tadi akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha kepada orang yang melakukannya, dan akan menyebabkan, nanti saya baca terjemahannya terus, dan akan membawa kepada kecintaan para malaikat. Dan sesungguhnya sembahyang tadi ialah sunnah Nabi-Nabi dan nur, pengenalan, dan merupakan asas kepada keimanan, dan sebab seseorang tadi dimustajabkan doa dan diterima segala amalannya, dan akan membawa keberkatan kepada rezeki dan senjata ke atas musuh-musuhnya, dan akan menyebabkan syaitan benci kepadanya, dan akan memberi syafaat, bantuan kepada tuannya tak kala dia tadi didatangi oleh malaikat maut, dan akan menjadi pelita di dalam kuburnya sehinggalah hari kiamat. Dan apabila hari kiamat, maka solat tersebut akan menjadi payung kepadanya, dan akan menjadi mahkota di atas kepalanya, akan menjadi pakaian pada badannya, dan akan menjadi cahaya di hadapannya, dan akan menjadi pelindung antaranya dan antara api neraka. Dan sesungguhnya sembahyang tadi ialah pembantu yang menjadi penyokong kepada orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memberatkan di dalam neraca timbangan, dan akan memudahkannya melintasi sirat mustaqim, dan akan menjadi kunci kepada syurga. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa kerana sesungguhnya solat tadi terkandung di dalamnya tasbih dan tahmid, memuji Allah, dan taqdis, tamjid, pengagungan, pembacaan Al-Quran dan doa.
Dan dia kata afdal amalan manusia keseluruhannya ialah solat di dalam waktunya. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW menceritakan tentang solat. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang memelihara solat tersebut, maka solat tidak akan menjadi cahaya dan panduan dan keselamatan bagi tuannya pada hari kiamat. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memelihara, apabila seseorang hamba memelihara solatnya, menyempurnakan wuduknya, rukuknya dan sujudnya dan pembacaan di dalam solat, maka solat tidak akan berkata kepada tuannya, moga-moga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memeliharaku. Dan solat tadi akan dibawa naik ke langit dan bagi solat tadi cahaya sehinggalah dia tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya siapa yang menunaikan sembahyang 5 waktu secara berjemaah, nescaya akan melintasi sirat mustaqim, sirat seperti kilat yang bercahaya dari kalangan golongan yang paling awal masuk ke dalam syurga. Dan dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya berseri-seri seperti bulan pada malam purnama. Dan diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan di dalam kegelapan malam menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Berikanlah berita gembira kepada mereka dengan cahaya yang amat sempurna pada hari kiamat. Itulah ungkapan yang seterusnya yang Nabi SAW berkata, as-salatu nur. Jadi kita sambung kepada ungkapan seterusnya Nabi SAW bersabda tentang as-sadaqatu burhan. Sesungguhnya bersedekah, menginfakkan harta, burhanun ialah salah satu bukti tentang keimanan seseorang. Jadi dimaksudkan dengan sedekah dalam hadis ini, dalam cara nyatakan ialah az-zakat, menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya manusia tadi tidak akan diterima solatnya sehinggalah dia tadi menunaikan zakat. Dan setengah ulama mengatakan as-sadaqah sini membawa makna yang lebih umum, iaitu semua yang diinfakkan oleh manusia dengan jalan ataupun dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada infak yang wajib ataupun sunat. Maka segala harta yang dikeluarkan tadi akan menjadi burhan, yang bermakna bukti ataupun dalil yang menunjukkan kepada kesempurnaan keimanan orang yang memberikannya. Dan akan menjadi menjadi amalan yang akan membenarkan dakwaan keimanannya pada hari dihisap segala amalan, kerana dia tadi mengeluarkan duit tersebut semata-mata menghendaki keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan bantuan daripada sedekah tadi akan berlaku pada hari kiamat. Dan dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah akan diberikan satu tanda pada hari kiamat. Tanda tersebut akan dikenali dengan tanda tadi menjadi hujah, bukti atas keadaannya. Maka apabila malaikat melihat tanda tersebut, maka dia tidak lagi ditanya tentang ke manakah dia tadi membelanjakan hartanya. Dan sesungguhnya pada fadilat bersedekah tadi telah datang hadis-hadis yang amat banyak. Antara yang diriwayatkan oleh Imam Dailami daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hendaklah kamu tadi menghilangkan segala kegelisahan, segala keresahan dengan bersedekah, kerana Allah Subhanahu wa taala akan membuka segala kesusahan kamu dengan sedekah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan kepada kamu ke atas musuh kamu. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu tadi menunaikan sedekah atau menginfakkan harta kamu, kerana sesungguhnya pada bersedekah tadi terdapat 6 kurniaan, 3 diberikan di dunia dan 3 diberikan di akhirat. Adapun kurniaan di dunia maka akan menambahkan kepada rezeki, memperbanyakkan harta dan akan memakmurkan rumah tempat tinggal kamu. Adapun kurniaan di akhirat ialah akan ditutup segala aib, perkara buruk yang kamu lakukan, dan dia akan menjadi payung di atas kepala kamu pada hari akhirat, dan akan menjadi pelindung
bagi kamu daripada api neraka. Datang dalam hadis nyatakan bahawa tiada mana-mana lelaki yang bersedekah pada siang ataupun malam, melainkan akan dipelihara daripada mati dengan sebab sengatan binatang berbisa ataupun dengan runtuhan bangunan ataupun mati dalam keadaan terkejut. Dan daripada Makhul, salah seorang daripada tabi'in radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila seseorang mukmin tadi bersedekah, maka neraka Jahannam meminta izin untuk sujud kepada Allah kerana mensyukuri atas salah seorang hamba yang telah terselamat daripada api neraka tersebut dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya, jadi dalam syarah nyatakan, maka sepatutnya bagi kita manusia memperbanyakkan sedekah. Dan jangan sekali-kali kita takutkan kefakiran, kerana Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dan menggantikan sedekah tersebut. Sesungguhnya telah datang dalam hadis, tiada mana-mana hari yang terbit padanya matahari, melainkan di kiri kanan matahari tersebut ada dua malaikat yang menyeru. Dan kedua-dua malaikat tadi berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, segerakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya ganjaran, balasan di dunia. Dan segerakanlah kebinasaan kepada harta orang yang bakhil, tidak menginfakkannya. Dan diriwayatkan daripada sebahagian orang soleh, dia tadi memiliki seorang hamba perempuan yang bekerja menguli tepung. Dan satu ketika perempuan tadi, setelah dia menguli tepung tadi, dia pergi untuk menyalakan api. Maka tiba-tiba datang peminta sedekah. Lalu lelaki tadi memberikan tepung yang diuli tadi keseluruhannya. Maka apabila hamba perempuan tadi datang, dia tidak mendapati tepung yang diuli dan dia bertanya, di manakah tepung tersebut? Maka tuannya berkata, aku dah sedekahkan kepada mereka untuk mereka tadi membakarnya. Maka perempuan tadi pun berasa amat gelisah. Lalu dia berkata, sesungguhnya kita tak ada satu apa bendanya, tiada apa yang boleh kita makan. Maka tak kala mereka tadi sedemikian, tiba-tiba datang seorang lelaki yang mereka tidak mengenalinya. Datang dengan satu dulang yang amat besar, dipenuhi dengan roti dan daging. Maka perempuan tadi berkata, alangkah cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kamu sedekah kamu. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya iblis dan tentera-tentera iblis tidak pernah bergembira dengan satu perkara pun seperti kegembiraan mereka dengan tiga perkara. Pertama sekali ialah apabila seorang Islam membunuh seorang Islam yang lain. Itulah kegembiraan pertama bagi iblis, kerana telah menyebabkan seseorang tadi terputus nyawanya dan menyebabkan orang tadi tidak boleh beribadat lagi, ataupun sekiranya dia belum bertaubat, tak sempat untuk bertaubat. Dan yang kedua, warajulun yamutu kafiran. Dan kedua yang paling disukai oleh iblis ialah orang yang mati dalam keadaan kafir, tak sempat memeluk agama Islam. Dan yang ketiga ialah manusia yang berada di dalam hatinya takut kepada kefakiran. Dan diriwayatkan bahawa sebahagian daripada orang yang memberikan tazkirah nasihat, dia berkata, ini satu kisah lah, sekiranya seseorang tadi, maksudnya dia menceritakan, apabila seorang manusia ingin bersedekah, akan datang kepadanya 70 syaitan. Dan sebahagian akan memegang tangannya, memegang kakinya, memegang hatinya, menghalangnya daripada bersedekah. Maka sebahagian daripada orang yang hadir berkata, aku akan memerangi ke semua 70 syaitan tersebut apabila mereka datang kepadaku tak kala aku ingin bersedekah. Maka dia pun keluar daripada masjid dan dia pergi ke rumahnya dan dia memenuhkan bekasnya dengan gandum untuk dia tadi bersedekah dengannya. Maka apabila dia ingin keluar dan ingin bersedekah, menginfakkan segala gandum tersebut, maka tiba-tiba isterinya datang. Isterinya datang melompat kepada dia dan memegangnya. Dan isteri tadi bergaduh dengannya, menghalangnya, sehingga kan dia tadi tersungkur dan terjatuh ke semua gandum-gandum tersebut. Maka akhir sekali dia pun kembali semula ke masjid. Maka orang yang memberi tazkirah tadi bertanya, apakah yang telah kamu berjaya lakukan? Dia kata, aku telah berjaya menghalau ke semua 70 ekor syaitan tersebut. Tetapi datang ibu kepada semua syaitan tadi, lalu ibu tadi mengalahkan aku. Dan dinyatakan satu faedah, disunatkan
bagi seseorang manusia untuk mengkhususkan sedekahnya kepada orang yang amat berhajat. Maksudnya satu perkara adalah fakir miskin, dan kedua dia kata kat sini secara khusus wa ahlil khair, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kal ulama'i wa talabatil ilmi, seperti alim ulama dan penuntut ilmu. Dan memberikan sedekah tersebut itu perkara pertama lah. Dan kedua, memberi sedekah ataupun infak tadi secara tersembunyi lebih baik daripada memberinya secara terang-terangan, kerana hadis sesungguhnya sedekah yang dibuat secara bersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia tadi, mereka bersungguh-sungguh menyembunyikan sedekah mereka, sehingga sebahagian daripada mereka tadi meletakkan sedekahnya di tangan orang yang buta, dan sebahagian daripada mereka tadi meletakkannya di tempat yang orang fakir akan berjalan, ataupun meletakkannya di tempat duduk tempat orang fakir tersebut, tak kala orang fakir tadi tidak melihatnya. Dan sebahagian daripada mereka meletakkan terus di dalam poket baju orang fakir tak kala mereka tengah tidur. Dan sebahagian daripada mereka menghantar bantuan tersebut melalui orang tengah dan meminta daripada orang tengah tadi agar tidak memberitahu siapakah yang mengirimnya. Kesemua perbuatan tersebut bertujuan untuk memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengelakkan diri daripada menunjuk-nunjuk dan menceritakan amal ibadat. Dan dalam syarah ni nyatakan antara cara menyembunyikan sedekah yang paling kuat sekali ialah kita menjual kepada fakir miskin satu perkara, satu benda yang dia jual tadi dengan, contohnya kita jual dengan RM5, padahal dia tahu harga sebenar yang sepatutnya ataupun kos barang tadi ialah RM10. Jadi dengan cara tersebut dia telah menjual, dan dalam masa yang sama kan dia tadi telah mensedekahkan RM5 daripada kos barang tadi. Ataupun dia membeli daripada orang fakir dengan harga RM10, padahal dia mengetahui bahawa sesungguhnya nilai ini tadi lebih kurang daripada barang yang dia beli tadi. Dan kita maklum kebiasaannya ada fakir miskin yang menjual kan barang-barang di tepi jalan, di kaki lima, dan kita tahu barang tadi memang harganya murah, tetapi kita beli juga dengan niat bersedekah kepada mereka. Dan ungkapan yang terakhir yang dinyatakan untuk bahagian kedua ni, dan insyaAllah kalau kita ada rezeki kita sambung bahagian yang terakhir di masa akan datang. Cuma yang bahagian ketiga, yang ungkapan terakhir yang nak kita bincangkan sekarang ialah Nabi SAW bersabda, was-sabru diya'un, sesungguhnya bersabar tadi ialah cahaya yang amat kuat. Maknanya kesabaran yang dituntut di dalam agama Islam melalui Al-Quran dan hadis. Dan ulama tadi dalam syarah ni katakan terdapat beberapa ta'rif tentang kesabaran. Antaranya ialah beradab yang baik apabila didatangi dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama berkata kesabaran ialah tidak melenting daripada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan setengah ulama berkata kesabaran ialah menahan diri daripada kebiasaan dan daripada kesusahan-kesusahan dan daripada musibah-musibah dan kepanasan musibah tersebut, dan daripada perkara yang dilarang, syahwat dan kelazatannya. Jadi kesabaran tadi Nabi SAW memberitahu sebagai diya, cahaya yang amat kuat. Dan syarah nyatakan bahawa orang yang bersabar tadi akan sentiasa mendapat nur daripada Allah untuk melalui jalan hidayat dan untuk menjauhi jalan kebinasaan. Dan setengah ulama berkata sesungguhnya pahala bersabar tadi ialah cahaya di akhirat. Maksud setengah ulama berkata cahaya di dunia, dan setengah ulama berkata cahaya di akhirat. Dan setengah ulama berkata sesungguhnya kesabaran atas satu-satu ketaatan untuk dia tadi melaksanakannya, ataupun dia tadi bersabar daripada satu maksiat lalu dia tidak melakukan maksiat tersebut, kesabaran tadi akan mendatangkan nur, cahaya di dalam hatinya. Sebagaimana seseorang yang melakukan maksiat akan menyebabkan kegelapan di dalam hati ini. Ini salah satu daripada syarahan yang dinyatakan oleh ulama. Dan sesungguhnya telah datang, sesungguhnya sesiapa yang bersabar atas sesuatu musibah akan ditulis baginya 300, akan ditulis sebagian 300 darjat.
Siapa yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan akan ditulis baginya 600 darjat. Dan siapa yang bersabar atas satu maksiat akan ditulis baginya 900 darjat. Jadi diriwayatkan daripada Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullahu ta'ala, dia berkata, siapa yang berjalan di satu pasar ataupun di mana-mana tempat perniagaan, lalu dia melihat satu benda yang dia ingini tetapi dia tidak mampu ke atasnya. Maksudnya ini adalah salah satu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, ialah Allah mencipta syahwat di dalam dirinya. So, apabila kita pergi satu-satu tempat, kita nampak pelbagai benda dan kita nakkan benda tersebut tetapi kita tidak mampu. Sememangnya kita masih tak ada kemampuan, fasabara wahtasab, tetapi dia bersabar. Dia kata sesungguhnya kehidupan yang sebenar ialah kehidupan yang ada akhirat. Sesungguhnya Nabi SAW hidup dalam keadaan susah, sahabat-sahabat berhijrah seumpamanya. Wahtasaba, dan dia tadi memohon ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesabaran atas syahwatnya tadi, atas sesuatu keinginannya, lebih baik daripada 1000 dinar yang dia tadi bersedekahkan kesemuanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana inilah kesabaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang fakir itu sendiri. Dan daripada Imam Abi Sulaiman Darani radhiyallahu anhu, dia berkata, satu nafas orang fakir terhadap satu-satu syahwat yang dia tidak mampu mendapatkannya, lalu dia bersabar, lalu dia memohon ganjaran daripada Allah. Maksudnya dia tak pergi mencuri, maksudnya dia tak merampas perkara tersebut, kan? Semata-mata dia melihat sesuatu yang diingin dan dia bersabar. Afdalu min ibadati ghaniyan al-fa'amin, lebih baik daripada ibadat seseorang yang kaya selama 1000 tahun. Dan diriwayatkan daripada Nabi Musa alaihissalam, masa Nabi Musa berkata, wahai Allah, apakah tempat di dalam syurga yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Allah Ta'ala berkata, Hadhiratul Qudus, maksudnya satu kawasan larangan yang amat suci. Maka ditanya, siapakah yang akan duduk di tempat tersebut? Maksudnya Hadhiratul Qudus ni dia berada di langit yang ketujuh, dan malaikat yang duduk di dalamnya bernama Ruhaniyun, ataupun dia panggil sebagai Ar-Ruh. Jadi apabila ditanya, maksudnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah yang akan duduk di dalam syurga yang paling agung tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Ashabul Masaib, orang-orang yang banyak ditimpa ujian, musibah dan bala bencana. Qala, maka Nabi Musa berkata, Ya Rabbi manhum, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah ashabul masaib tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, allazina idza talaituhum sabaru, mereka yang apabila aku uji mereka, mereka bersabar. Wa idza an'amtu alaihim syakaru, apabila aku beri nikmat kepada mereka, lalu mereka bersyukur. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan apabila mereka tadi ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ialah hak milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kami akan kembali. Maksudnya musibah tadi, apabila kita ditimpa musibah, maka kita dituntut membaca inna lillah. Maksudnya kita mengakui bahawa kita ialah hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengakuan hak milik Allah tadi, tersirat di bawahnya ialah kami tidak membangkang, kami tidak menentang apa saja musibah yang kamu beri, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kami ialah hak milik kamu. Kami redha dengan apa saja musibah. Jadi dia nak menzahirkan rasa keredaan, tidak marah kepada sesuatu musibah tadi, tidak menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berkata inna lillah. Dan daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, satu ketika terpadam pelita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah perkara tersebut satu musibah? Maka Nabi berkata, ya, apa saja yang menyakiti orang beriman, maka perkara tersebut ialah satu musibah. Dan dalam syarah niatakan antara musibah yang Allah Ta'ala uji orang-orang beriman ialah akhlak isteri yang menyakiti suaminya. Maka hendaklah seseorang suami tadi bersabar atas akhlak isterinya. Maka sesungguhnya telah datang di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar atas akhlak yang buruk daripada isterinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya ganjaran seperti mana yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam
atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub. Dan mana-mana isteri pula yang bersabar atas akhlak suami ni yang buruk, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran seperti mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Dan sebagai penutup ni, dia ada satu kisah lah tentang kesabaran seseorang, satu orang soleh terhadap isteri ni. Dan diriwayatkan bahawa terdapat satu orang soleh. Orang soleh tadi ni dia mempunyai saudara. Saudara ni maksudnya sahabatnya, sahabat karibnya. Dan sahabat karib tadi menziarahinya setiap tahun sekali. Jadi satu ketika orang soleh ni dia sedang keluar pergi mencari kayu api. Maka sahabatnya datang ke rumahnya untuk menziarahinya. Maka sahabatnya mengetuk pintu. Lalu isteri ni berkata, siapa? Maka dia berkata, aku ialah sahabat kepada suami kamu. Saudaranya pada agama Allah datang untuk menziarahinya. Maka isteri tadi berkata, sesungguhnya suamiku sedang pergi untuk mengutip kayu api. Moga-moga Allah binasakan suami aku tadi. Dan isteri tadi bersungguh-sungguh memaki hamun suaminya dan didengari oleh sahabatnya. Maka tak kala dia mendengar isteri sahabatnya sedang memaki hamunnya, maka tiba-tiba dia melihat saudaranya datang. Dan bersama-sama dengan saudaranya ada seekor singa yang membawa kayu api tersebut. Maka apabila sampai, maka orang soleh tadi memberi salam kepada saudaranya yang menziarahi ini dan mengucapkan selamat datang. Kemudian dia menurunkan kayu api tersebut daripada belakang singa tadi. Maka dia berkata kepada singa tadi, pergilah. Moga-moga Allah memberkati kamu. Kemudian dia menjemput saudaranya masuk dan isterinya berkekalan memaki hamunnya, mencelanya. Maka dia diam dia. Maksudnya dia tak menjawab. Maksudnya dia tak membalas pun apa saja makian dan perkataan buruk daripada isterinya. Kemudian dia tadi memberi sahabatnya yang datang ziarah tadi makan. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal. Kemudian sahabatnya pergi. Dan sahabatnya berasa hairan dan berasa amat takjub dengan kesabarannya terhadap celaan dan makian daripada isterinya. Jadi itu kisah pada tahun yang berlaku tadi. Kemudian pada tahun hadapan, datang lagi sahabatnya sebab dia menziarahi setiap tahun sekali. Maksud kita dah bincang sebelum ni, di dalam Islam, sebagaimana kita ada akad pernikahan, kita ada akad jual beli, maka kita juga ada akad persahabatan, akad persaudaraan di dalam Islam. Jadi salah satu daripada tuntutan akad persaudaraan ialah menziarahi. Jadi dia menziarahi setiap tahun sekali. Jadi pada tahun keduanya, apabila dia datang, dia mengetuk pintu. Maka isteri kepada sahabatnya berkata, siapa yang datang? Maka dia kata, sahabat, saudara kepada suami kamu, saudara pada agama Allah, datang untuk menziarahinya. Maka isteri berkata, selamat datang. Dan isteri tadi memuji suaminya dengan pelbagai pujian. Dan dia menunggu suaminya. Jadi dia pun menunggu sahabatnya pulang. Maka apabila dia sedang menunggu tadi, tiba-tiba dia melihat sahabatnya balik. Dan dia melihat sahabatnya membawa kayu api sendiri di atas belakangnya. Lalu dia memasukkan kayu api dan menjemput saudaranya makan. Dan isterinya masih lagi berkekalan memuji suaminya, menceritakan tentang kebaikan suaminya. Jadi apabila sahabat yang menziarah ini ingin pulang, maka dia bertanya tentang perempuan yang terdahulu pada tahun lepas dan perempuan yang datang pada kali ini. Dan dia bertanya juga macam mana pula pada tahun lepas ada singa kan membawa kayu api, dan pada tahun ni aku lihat kamu membawa kayu api itu sendiri. Maka sahabatnya berkata, ya akhi, wahai sahabatku, tufiyat tilka syirrirah, sesungguhnya isteri yang dahulu yang kuat memaki hamunku tu telah meninggal dunia. Wa kuntu sabiran ala adhiyatiha wa baghiha, dan aku bersabar atas segala ucapannya, atas segala perkataannya, atas segala kejiannya, dan wastitalatiha, dan dia tadi melampau batas. Aku dah bersabar, dia kata. Jadi kerana aku bersabar atas akhlak isteriku tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kepadaku singa yang kamu lihat pada tahun lepas yang membawa kayu api kerana kesabaranku ke atas isteriku. Dan sekarang aku menanggung kayu api itu sendiri di atas belakangku kerana aku telah kerana isteriku tadi telah mati dan aku tadi telah
dia tak dapat lagi kurniaan untuk bersabar tadi. Dan apabila isteri dia yang baru ni lah isteri yang amat baik, isteri yang mempunyai akhlak yang baik, maka dia tak dapat lagi ujian kesabaran tu. Dan apabila ujian kesabaran tadi telah berhenti, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghentikan ganjarannya, iaitu seekor singa yang datang membantunya semasa dia tadi mencari kayu api. Jadi itulah kisah kesabaran yang nyatakan dalam kitab Syarah Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi moga-moga dia tadi menjadi pengajaran kepada kita, dan moga-moga kita dapat mengambil kemanfaatan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan keimanan kita, menguatkan solat kita, dan memudahkan kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabar atas segala ujian, ketaatan dan maksiat. Wallahu ta'ala alam, dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احفظ شيخنا وسيد الشيخ صلاح الدين وارزقه صحة وعافية وارزقنا أنواره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.